Kul in kuntum, ada apa-apa tertinggal? Iya. Tak apa, duduk. Kasih buku insyaAllah. Dapatkan buku. Lihat tuan-tuan, di halaman 47, Inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Sesungguhnya Allah suka jika keringanan hukum yang diberikannya dilaksanakan sebagaimana dia merasa suka atau cinta ketika hukum-hukumnya yang ditetapkan dilaksanakan. Ada satu ayat Quran yang boleh kita kaitkan dengan ayat ni ataupun hadis ni. Qul in kuntum tuhibbuna Allah. Apa dia? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, jika engkau mencintai Allah, maka ikutlah aku. Allah akan cintai kamu. Jadi Rasulullah SAW, walaupun tadi ada Aisyah, kita tak perkatakan Aisyah, tapi Rasulullah SAW adalah contoh yang paling baik. Di sini kita diuji. Maka oleh kerana Rasulullah SAW kita tidak memperkecilkan Aisyah, tolong jangan diperkecilkan. Maka di sini kita diuji, kita ikut yang nomor satu. Lebih baik kita ikut Rasulullah SAW sebab dia qudwah hasanah. Dan kita dibawakan ayat tadi, kalau anda benar-benar mencintai Allah, itu Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah SAW di sini adalah niatannya supaya qasar. Jadi besok nanti anda nak balik kampung misalnya dalam perjalanan, insya-Allah sembahyang qasar. Anda semua ni kita dah pelajari ya. Kalau kita tidak mengamalkannya, subhanallah, ditakuti Allah tarik semula ilmu yang kita pelajari. Jadi dah dipelajari, kita amalkan. InsyaAllah faham? Boleh diamalkan? Wajib diamalkan. Iya. Di halaman 48. Tawataratil akhbaru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fi asfarihi hajan wa mu'tamiran aw ghaziyan wa kana la yazidu ala rak'atain. Telah mutawatir khabar, yakni hadis-hadis mutawatir. Hadis-hadis yang mutawatir kita tahu ya, bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW mengkhasar solatnya di setiap safarnya, hajinya, umrahnya, atau dalam peperangan. Baginda tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat. InsyaAllah ini dapat dipahami. Lihat juga dalam Bulughul Maram dijelaskan panjang lebar tentang hadis ini. Bila dan berapa jarak wajib qasar dan jamak? Kita lihat hujah-hujahnya di halaman 51. Dalil-dalil yang kita tinggalkan ini menyuruh kita mengikut contoh Rasulullah SAW dalam menetapkan bila kita boleh sembahyang qasar. Jadi contohnya adalah Rasulullah SAW. Sebagaimana hujah-hujah yang kita tinggalkan ni, insyaAllah boleh baca sendiri. An Anasin annahu qala hina su'ila an qasri salati bainal Basra wal Kufa, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata 3 amyalin aw farasikha shalla rak'atan atau rak'atain. Dari Anas bahwasanya beliau berkata, apabila ditanya tentang solat qasar di antara Basra dan Kufa, adalah Rasulullah SAW jika berpergian sejauh 3 batu. Tidak dijawab tentang jauhnya Basra dan Kufa, tapi dijawab dengan sejauh 3 batu atau 1 farsah, baginda solat 2 rakaat. 1 farsah itu ikut kiraan Farsi. Jadi menurut para ulama fiqh, 1 farsah ialah 3 batu mengikut kiraan Farsi. Anggarannya apabila dapat dilihat pergerakan seorang yang jauh di tanah dataran, tetapi tidak dapat dikenali laki-laki atau perempuan. Maksudnya begini, pernah Rasulullah SAW keluar sepadan daripada sepadan Madinah, dilihat oleh para sahabat, matanya masih nampak diturun untuk sembahyang, melakukan sembahyang. Makanya diperkirakan untuk mata manusia yang bagus ini, sejauh itu lebih kurang 1 farsah ataupun 3 kilo. Bermakna daripada sempadan kita, daripada bukit kita sejauh 3 kilometer. Maaf, 3 batu ya. Di sini 3 batu. Iya. 3 batu. 3 batu bermakna bersamaan berapa kilometer? 6 kilometer lebih? 5 ke 6 kilometer? 4 Ya, lebih kurang. Lebih kurang. Katakanlah 5 kilometer. Dari sini ke mana 5 kilometer?
Bermakna yang penting niatnya musafir, urupnya musafir, bukan kilometer. Ini bukan sembahyang kilometer je. Ini bukan sembahyang batu, bukan sembahyang minggu, seminggu baru tak boleh safar, tak boleh sembahyang qasar lagi. Atau hari, tak boleh lebih 3 hari. Tak ada hadis ni semua. Yang penting apa nama solatnya? Solat safar. Urutnya safar. Bila safar tidak ditentukan berapa kilometer. Di antara border Madinah dan Zulkhulayfah 1 kilometer. Kalau kira border. Di antara rumah Rasulullah SAW dengan Zulkhulayfah 6 kilometer. Ada mengatakan 8 kilometer. Ada mengatakan batu. Ala kulli hal, kalau kira sepadan 1 kilometer. Sepadan Madinah dan Zulkhulayfah. Kalau rumah Rasulullah SAW jauh sedikit. Rasulullah SAW di Zulkhulayfah kasar. Ini bermakna kalau anda ada niat safar, perjalanan seperti itu kena kasar. Jadi kita teruskan. Jadi senang tuan-tuan. Boleh hari ini aku musafir ke? Ya, kalau aku musafir kasar saja senang. Berapa kilometer, berapa marhalah? Jangan. Orang Johor mengatakan 1 marhalah begini banyaknya. Orang Selangor mengatakan 1 marhalah begini banyaknya. Orang Penang mengatakan 1 marhalah begini. Mana satu yang betul? Ini satu Malaysia ni. Sedangkan 1 Malaysia. Tapi pemikirannya tidak sama. Cuba tengok. Anda boleh sekarang dah dibuka tu semua. Saya perhatikan ya. Di Plus Penang tu sekian kilometer dikeluarkan oleh Jabatan Agama. Begitu juga Selangor, sekian kilometer dikeluarkan oleh Jabatan Agama. Di Johor, sekian kilometer dikeluarkan oleh Jabatan Agama Johor. Tak sama. Pada masa itu kalau ada kamera anda ambil tu, anda tunjukkan kepada antum. Lihat. Kalau cerita pasal kilometer, 20 khilaf lebih memperkatakan tentang jarak. 20 khilaf lebih. Kalau tak mau khilaf, kembali kepada Quran dan hadis. Saya katakan apabila kamu khilaf, kemana kamu nak kembalikan? Kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi apabila orang bertanya apakah jarak mesti jarak sekian, tidak. Yang penting anda katakan solat anda solat musafir, bukan solat kilometer dan solat batu dan sebagainya. Lihat Ustaz, macam mana ulama fiqh membagi jarak tu? Subhanallah. Dulu ulama fiqh tidak semudah menghubungi antara satu dengan lain. Satu di Mekah, satu di Madinah. Ya kan? Maka mereka tulis, dijadikan buku itu buku turas, disimpan, tidak dikacau. Ini adilnya ulama dan adilnya pewaris-pewaris ini. Maka ulama mengatakan di sekian kilometer. Tetapi ingat ulama-ulama ini mengatakan wala tukhalliduni. Ulama-ulama ini mengatakan jangan taklid kepada aku. Idza sahal hadis, terutama Imam Syafi'i. Idza sahal hadis wa huwa madhhabi. Maka kata-kata Imam Syafi'i ini dipegang oleh para ulama. Kau jangan taklid kepada aku. Anak di sini anak katakan kepada antum jangan taklid kepada anak. Jangan jadi mukhallid. Begitu juga kepada imam-imam ni. Jadi kalau imam ini buat kesilapan, kalau imam ini buat kesilapan, kita katakan bahawa ini satu silap. Bukan menghinanya tetapi untuk dibetulkannya. Itu prinsip ulama salaf punya sikap. Kalau ulama salah dibetulkan, bukan diburukkan dan sebagainya. Tidak boleh sama sekali. Sebab luhumul ulama masmumah. Daging-daging ulama itu bisa. Jadi kesilapan-kesilapan ini kita betulkan sekarang. Jadi khilaf-khilaf ini lebih 20 khilaf. Mengatakan sekian-sekian. Ada mengatakan mesti perjalanan yang niat baik. Ada sembahyang musafir, kalau nak sembahyang niat baik, kalau tak niat baik tak sembahyang. Betul kan? Banyak sebelum saya mengatakan tak boleh kasar kecuali kalau niatnya baik. Jadi sembahyang selama ni anda niat tak baiklah musafir. Apa niat baik? Dia pun tak jelaskan apa niat baik, betul kan? Kalau niat baik nak pergi Mekah, okey, sampai di Mekah mereka tak kasar. Betul kan? Di Mina tak kasar. Subhanallah. Kalau di Mekah besok anda duduk di hotel, tak pergi masjid, sembahyang sendiri, kena kasar. Subhanallah. Kalau bersama imam dia tidak kasar. Sebab ju'ilal imam liutamma bihi. Tapi kalau sendirian, dia sembahyang kasar. Para sahabat seperti itu. Bismillah. Yang ni Ustaz, khilaf-khilaf jarak tu semua hanyalah ijtihad semata-mata. Kalau dikatakan itu lebih betul. Dan dikatakan ijtihad itu lebih betul. Sebab tak sama antara satu dengan lain. Itu anda katakan bahawa masalah fiqh adalah masalah ijtihadiyah. Masalah fiqh adalah masalah furu'iyah. Masalah fiqh adalah masalah khilafiyah.
Bila berijtihad, dia akan 2 cabang. Ini yang semua. Bila 2 cabang, mesti ada 2 pendapat atau 3 pendapat. Makanya khilafiyah. Jadi masalah khilafiyah, kita jangan kafirkan dia. Sekalipun dia katakan dia tunggu sampai sekian kilometer, 80 kilometer, 90 kilometer, ya silakan. Sebab itu fahaman dia. Tetapi yang paling baik kembali kepada Quran dan hadis, itu kita diminta. Maka kita latih semua ni kembali kepada Quran hadis, bukan kepada taklid mazhab kita. Taklid mazhab. Taklid mazhab dia. Kita disuruh oleh Allah SWT kembali pada Quran dan hadis. Jadi sekarang saatnya. Okey, kita teruskan dulu. Lihat halaman 52. Saya baca bahasa Melayu saja kerana masalah waktu. Dari Syu'bah, dari Yahya bin Yazid Al-Hana'i, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Anas tentang mengqasar salat. Lalu dia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila berpergian sejauh 3 batu atau 3 farsah, maka baginda solat 2 rakaat. Kemudian Syu'bah ragu-ragu 3 batu atau 3 farsah. Mana tak lari, sama ada 3 batu atau 3 farsah. Kalau 3 batu, berapa dekatnya? 8. Cuba lihat. Apakah hadis ini boleh dipakai? Hadis ini hadis Muslim. Bermakna bagaimana jaraknya? Kan complicated kita. Bermakna bukan jarak, tetapi niat solatnya, solat atau safar. Dan pekerjaannya sedang musafir. Kalau ikut fatwa Jabatan Agama Johor, ini tidak sah sebab tak sampai satu marhala. Jadi sekarang nak pakai hadis jabatan ke nak pakai hadis Rasulullah? Begitu yang beriman. Senyum separuh. Tak tahu kenapa senyum. Saya ada bawa buku berjanji. Mereka mempertahankan berjanji. Cerita dongeng. Jabatan Agama keluarkan. Subhanallah. Boleh tengok. Al-Bayan. Ini yang keluarkan diterbitkan oleh Sekretariat mengenai isu-isu akidah dan syariah Majlis Agama Islam Johor Bahru. Majlis Agama Islam keluarkan. Anda bacalah cerita dongeng, takhayul, khurafat, cukup di dalamnya. Ini dihantar ke semua masjid-masjid, surau-surau, jabatan-jabatan, sekolah-sekolah guru besar. Supaya apa? Supaya pertahankan berjanji dan maulid. Subhanallah. Kalau inilah, sekarang ilmu dah canggih, buku dah banyak. Kok masih pakai buku lama dulu 100 tahun dulu punya buku yang dibaca. Sampai sekarang dipertahankan tentang membolehnya berjanji. Atau baca di dalamnya pelik ya. Tapi benar ni. Dalamnya subhanallah mengarut. Sekejap Isa alaihi salam, sekejap Isa radhiyallahu anhu. Jadi orang bingung, Isa mana? Sekejap Nabi Isa dan Musa radhiyallahu anhu. Sehingga penulis apa? Berjanji dia jumpa Nabi Muhammad di bawah pohon. Siapa percaya ini khurafat tak? Artinya dia nak boleh berjanji bersenang. Dia jumpa Nabi-Nabi dulu. Jumpa dia apa? Di bawah pohon. Kita baca tak? Pohon mana? Bila berlaku? Makanya canggihnya kita